lemak-lemak dia tu memang autentik lah. Dia punya daging is sangat juicy dan tender. It's a mix of gulai, sambal and a bit of rendang. So dia juga pedas. Sebab dia besar and sesuai untuk my whole family lah. Work all night and drink karamba. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Assalamualaikum dan kembali bersama saya Naz Rahman dalam Jalan-Jalan Cari Makan edisi Ramadan. Inilah dia minggu keempat Ramadan. Ramadan hampir meninggalkan kita. Jangan bersedih, jangan bersedih. InsyaAllah anda semua telah mengumpulkan sebanyak ibadah yang boleh. Sementara itu, makan kena tetap makan. Buka puasa, tetap buka puasa. Jadi inilah cadangan-cadangan kita untuk anda menikmati juadah iftar seisi keluarga. Sasaran pertama kita, siapa suka makanan Padang? Nasi Padang ni, dia ada pedas tersendiri, dia ada rempah-rempah tersendiri. Dan kita nak tumpukan perhatian kepada Padang on Wheels Nusantara. Dia buka bisnes hanya dengan food truck, tapi sekarang dah ada 2 cawangan. Alhamdulillah. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Faiz. Saya merupakan pemilik restoran Padang on Wheels. Padang on Wheels Nusantara merupakan outlet kami nombor 2 yang kami baru buka di Subang Bestari. Menyajikan makanan-makanan lebih daripada 30 ke 35 jenis makanan. Iga bakar, daging dinding, gulai tunjang, udang belada, a few more. You akan dapat Padang on Wheels di Subang Bestari. Kita menggunakan konsep yang santai, moden dan ambience yang sangat comfortable. InsyaAllah pada bulan Ramadan kita akan beroperasi seperti biasa. Kita akan buka antara pukul 10 pagi ke hingga 10 malam. Kalau you all nak rasa masakan Padang yang asli, boleh datang di Padang on Wheels. You tak payah pergi seberang jauh, datang Subang Bestari, you akan dapat nasi Padang yang terbaik sekali. Kalau cakap pasal resepi nasi Padang, kredibiliti sangat penting. Siapakah chefnya? Chef Indah Kumalasari. Atau orang yang dekat-dekat, panggil dia Chef In dari Indonesia. Untuk masak ayam kalio kena ada bahan-bahan ini semua. Ayam 3 ketul, santan setengah kilo, ada garam, gula, penyedap rasa dan untuk menumis, cenalik. Apa yang penting untuk resepi ayam kalio? Semestinya rempah ratusnya. Tapi dalam bahasa Indonesia, bumbunya apa? Bumbu ni ada halia, lengkuas, ada bawang putih, bawang merah, serai pun ada. Okey, saya masukkan cenalik. Rempah ratusnya atau bumbunya digaul dan ditumis sampai bau dia naik. Tak payah garing-garing. Lepas tu dimasukkan santan. Santan itu penting untuk gulai yang sedap. Dia mesti pekat untuk menjadikan dia lazat. Selepas kuah dia menggelegak, kita masukkan ayam dan kita kacau sehingga minyak dia naik. Dia pecah minyak begitu. Dia kena ada kuah sikit, barulah jadi ayam kalio. Minyak dah naik, kita masukkan garam, kita masukkan gula, lepas tu penyedap rasa. Kita tunggu sehingga ayam dia masak dan ayam kalio sedia untuk dihidangkan. Saya selalu datang Padang on Wheels kerana my favourite is ayam kalio. Ayam kalio adalah kegemaran saya pasal dia is a mix of gulai, sambal and a bit of rendang. So dia juga pedas. Jadi macam mana rasa ayam kalio ni? Dia macam saya kata tadilah, rendang yang macam setengah masak begitu. Tapi memang saja dibuat begitu supaya ada kuah. Jadi pengalaman makan kita bersama dengan nasi lebih seronok, orang kata. Ayam dia empuk dan sukatan tu penting. Dia tak bagi tahu semua ramuan dia yang diletakkan dalam bumbu tu. Sebab itulah saya tak dapat ulang betul. Yang kita tahu, yang ada setakat ni untuk saya memang membangkitkan selera. InsyaAllah sesuai untuk buka puasa anda. Satu lagi menu nasi Padang yang saya suka adalah gulai tunjang. Gulai tunjang ni memang favourite saya kalau nak pergi makan nasi Padang. Mesti ada gulai tunjang. Asas dia tetap sama untuk masakan Padang. Dia kena ada bawang putih, bawang merah, serai, kunyit hidup. Tapi yang ditambahkan kat sini untuk gulai tunjang, rempah kambing.
istimewa. Okey, dia dah mendidih, kita masukkan tunjang. Tunjang ni sebelumnya kita rebus dulu dalam 5 jam biar dia lunak dia lembut. Kita tunggu sampai dia punya minyak naik. Sekarang gulai tunjang dah masak. So kita boleh makan. Rempah kambing ni diimport istimewa dari Indonesia. Tak boleh jumpa kat sini. Dia masukkan sekali daun limau purut dia untuk naikkan wangi tu. Lagi seronok pengalaman makan anda. So kalau datang sini saya suka order tunjang. Dia punya santan dia cukup rasa, garam dia dan lemak-lemak dia tu memang autentik lah. Menu terakhir kita, kalau tak makan tak sempurna pengalaman nasi padang kita. Apakah dia? Daging dendeng. Daging dendeng belado lah. Bahan-bahan yang nak saya gunakan adalah daging. Daging ni saya dah rebus selama 2 jam dengan rempah-rempah. Apa yang istimewa tentang daging dendeng dia? Pertama sekali, direbus selama 2 jam. Selepas itu, daging diketuk-ketuk supaya daging dia lembut, empuk. Pasallah namanya daging dendeng. Sudah dibelasah cukup-cukup. Kita goreng daging dalam minyak yang panas. Jadi kita dapat tekstur krip-krap tu. Dia kena crispy, dia kena garing. Barulah sempurna pengalaman makan daging dendeng belado kita. Kita akan buat sambal merah juga. Bahan daripada sambal merah ni simple je. Cili merah dengan bawang merah. Saya blend, lepas tu air dia saya toskan. Final step kita tumiskan sambalnya. Cili merah bersama dengan bawang merah. Merah menyala. Jangan takut, jangan khawatir. Pedas dia sempoi-sempoi sahaja. Step terakhir, kita tuangkan sambal tersebut di atas daging dendeng kita. Pertama sekali, kita ambil sambal dia sikit dan kita makan dengan nasi kosong saja untuk menikmati rasa kasih sayang daripada chef in kita. Kedua, kita ambil daging dendeng dia begitu saja dan kita rasa tekstur dia kerap begitu dalam mulut. Dan langkah ketiga, dengan sambal, dengan daging dia, kita makan dengan nasi kosong. Ya Allah, astagfirullahalazim. Sedap dia tak terhingga. #aku suka. Anda bagaimana? Cuba, jangan tak cuba. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Apa lagi yang kita nak makan untuk juadah berbuka puasa kan? Satu cadangan istimewa untuk anda. Apa kata kita makan makanan Vietnamese dekat Kelana Jaya. Namanya My Viets, menyajikan makanan Vietnam yang hampir-hampir sama dengan original. Hai, selamat datang ke My Viets Kelana Jaya. Kami baru 1 bulan setengah in operation. Makanan yang kami sediakan di My Viets merupakan makanan autentik Vietnam seperti pho bo, summer roll, baguette. You guys kena datang ke My Viets because we are serving authentic Vietnamese food which are fresh and halal. Please come. Kalau nak cari chef yang pandai masak masakan Vietnam ni memang susah nak cari juga. Alhamdulillah, Chef Azlan menggunakan ekspertis beliau untuk menghasilkan suatu rasa yang halal thayyiban untuk rakyat Malaysia. Terima kasih Chef Azlan. Kalau kita nak nilai suatu restoran Vietnam tu sedap ataupun tidak, dia ada 2 perkara. Satu, spring roll dia, dan kedua, pho bo dia. Pho bo tu apa? Untuk Nazruddin Rahman yang sukakan daging, kalau kita nak makan pho bo ni, kita kena makan dengan pelbagai jenis daging. Di My Viets kita boleh pilih 5 jenis, iaitu meatball, brisket, dan dia ada tenderloin, terusnya dia ada shank, dan akhir sekali beef tripes ataupun perut. Inilah dia pilihan anda. Dia tambah sekali, tapi nak masak dia senang saja. Okey,
First, sekarang kita nak buat cover. Kita guna bahan-bahan dia yang kat sini semua. Kita ada meatball, beetroot, onion, tenderloin, ribsen dan juga breast cake. Kita toge dan juga kita guna kuih-tiao. Jadi sup daging tersebut lagi lama kita renih, lagi dia turun, lagi pekat, lagi berkhasiat, kaya dengan vitamin D. D untuk daging. Mula-mula kita renihkan daging-daging tersebut bersama dengan kuih tiao dan juga tauge. Itu permulaan dia. Jadi macam yang saya cakap, senang sahaja. Okay. Lepas tu masukkan meatball yang telah direbus. Dan last, kita ada tenderloin. Okay, kita masukkan sup. Kita letakkan sayur-sayurannya sekali dan kita hancur bersama dan sedia untuk makan. Apa yang seronok sangat makan makanan Vietnam ni? Yang saya kagum sebenarnya dia tak menggunakan bahan pengawet, dia tak gunakan bahan perisa, semuanya natural. Semuanya direnihkan daripada bahan-bahan yang asli sahaja. Itulah keistimewaan makanan My Viet, satu makanan Vietnam di sini ya. Saya suka pho bo soup ni sebab rasa dia sangat autentik Vietnam. Dia punya daging is sangat juicy dan tender. Anda yang dah berpuasa kan, perut kita pun ada kecut sikit kan. Pelan-pelan kayu. Saya sarankan pelan-pelan kayu bila kita berbuka puasa dengan pho bo. Khasiat rasa daging sejati My Viet. Kalau anda ingin berbuka puasa, kita nak kongsi seisi keluarga, apa lagi? Kita kena order large sharing platter My Viet. Kat sini puas hati. Jadi siapa yang tak pernah makan makanan Vietnam, nak cuba buat pertama kalinya, saya syorkan large sharing platter ini sebab ada 5 jenis bahan yang kita boleh biasakan diri. Macam mana rasa makanan Vietnam tu? Jadi, apakah 5 bahan atau 5 menu yang ada di dalam large sharing platter? Pertama sekali, spring veggie roll yang dah digoreng rangup. Dia macam popia lah, popia Vietnam begitu. Satu lagi, sugar cane prawn. Sugar cane prawn ni istimewa sikit. Cebisan tebu yang disalut dengan udang yang telah dilumat atau digoreng sekali. Jadi ada rasa manis udang dan manis tebu sekali kita makan. Untuk kepak ayam dia pula juga istimewa. Mula-mula disalutkan dengan telur, lepas tu disalut dengan tepung, lepas tu dia gorengkan rangup. Bila dah habis goreng tu, disalutkan lagi dengan mentega. Ya Rabbi, orang Vietnam ni. Kalau pasal sedap, pandai juga orang ni. Summer roll pula. Ada 2 jenis summer roll di dalam large sharing platter kita. Soft shell crab dan juga prawn ataupun udang. Tapi apa yang menjadikan dia rasa Vietnam tu, dia mesti ada daun pudina dan dia mesti ada daun ketumbar. Jadi ada piga-piga. Lepas tu ada minty taste begitu. Kalau tak rasa tu, bukan makanan Vietnam. Macam saya katakan sebelum ini, large sharing platter ni sangat sesuai untuk introduksi kepada makanan Vietnam. Semua jenis rasa utama ada di sana. Seperti veggie roll dia, dia ada yang garing kerana digoreng dan juga ada yang basah sebab dia sangat healthy, very clean. Dipping sauce Vietnam ni, dia ada rasa macam citrusy sikit, dia ada tangy sikit flavor dia. Lepas tu ada manis-manis sari dia. Syok ke tidak? Saya suka order this sharing platter ni sebab dia besar and sesuai untuk my whole family lah sebab dia ada chicken wings, ada sugar cane. Yang ni menu favourite saya lah ni, roll ni. Kepak ayam juga memberikan pengalaman makan yang lain. Jadi crispy, rangup. Dan yang paling unik di sini, sugar cane prawn. Bayangkan udang yang dilumat secukup rasa dan cukup garam dan cukup manis. Dia ambil cebisan tebu tu, dia gulungkan keliling cebisan tebu tu. Dan bila kita masuk dalam mulut dan kita kunyah-kunyah, macam kat kampung dulu kita ambil tebu, kita kunyah-kunyah macam tu. Tapi ada rasa savory udang, manis udang di sana. Barulah kahwin dia. Ping! Sempurna. My Viet Kelana Jaya. Itulah
saranan saya. Anda boleh cuba, anda boleh rasa. Kalau anda juga rasa sedap macam apa yang saya rasa, tinggalkan komen, tinggalkan like, tinggalkan love untuk kita di Facebook dan juga Instagram. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berjamu selera dan selamat berbuka puasa. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Naz Rahman dalam Jalan-Jalan Cari Makan edisi Ramadan. Masih mencari idea untuk iftar, untuk berbuka puasa. Combi, oh combi, jangan bersedih kerana ini juga segmen terakhir kita. Jadi, kita nak membawakan rasa utara, rasa mamu dan mami dan combi-combi sekalian. Ini dia, nasi kari. Kita order secara atas talian, dihantar ke rumah dan apa yang saya pernah order, saya order lagi sekali sebab saya nak cadangkan kepada anda semua. Apa yang menambat hati saya dengan nasi kari? Ini dia yang pertama. Nasi tomato. Bukan sebarang nasi tomato. Dia ada sari ros di sana. Jadi, dia tak kedekut dengan bawang goreng dia. Jadi, wangi dia ada di sana. Masam manisnya ada di sana. Dan ayam ros dia korang kena rasa. Mula-mula masuk dalam mulut macam sedap, rempah dia sedap dan sebagainya. Bila dah telan, tiba-tiba ada sari bunga ros. Itu pasal nama dia pun ayam ros. Suatu pengalaman makan yang unik. Yang ini pula dinamakan nasi kandar surf and turf. Kenapa? Sebab ada gabungan dua jenis daging di sini. Kita ada udang yang besar-besar. Nampak ni. Betul besar udangnya. Dan rangup pula tu. Kaya dengan rasa rempah. Dan juga daging hitam dia kat sini. Saya panggil daging hitam sebab bila kita masuk dalam mulut, rempah ratus dia macam daging hitam lah. Tapi yang menjadikan dia lagi istimewa, saya nak angkat sikit. Ini dia. Sambal kelapanya. Lemak dan pedas. Colit sikit pun dah macam, wow, my God, it's hot, baby, it's hot. Tapi taklah pedas sangat. Terutamanya untuk orang utara yang dah biasa dengan pedas, yang ini tak ada masalah. Well done nasi kari, well done. Bila dah kenyang dengan nasi tomato dengan ayam ros, bila dah kenyang dengan nasi kandar surf and turf, apa kata kita mencuci mulut kita dengan apom. Apom pun bukan sebarang apom daripada nasi kari, tahu tidak? Bila sampai ke sini, pertama kali kita makan, kita kena makan original dia dulu. Dicecah dengan kuah santan dekat sini. Alamak, manis-manis, lemak-lemak di sini. Dan apa yang beza, apa yang istimewa, kalau kita tengok apom dia, rangup di tepi, tapi tampak mata dia kat tengah ni. Mata dia kat tengah lebih besar daripada yang biasa. Bila kita celup dengan santan ini, nikmat dalam mulut anda. Apa yang lebih istimewa? Ada inovasi di sini daripada nasi kari. Apom telur dan juga apom brown sugar. Yang ini kita tak payah cecah dengan santan dia. Kita makan macam tu saja pun begitu lazat. Sekali lagi terima kasih kepada nasi kari kerana makanan anda membuatkan kita gaplah jingga begitu. Kata orang utara kan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih juga kepada semua vendor-vendor kita, kepada semua peniaga-peniaga, kepada semua restoran yang memberikan kerjasama untuk menjayakan Jalan-Jalan Cari Makan Ramadan ini. Akhir sekali kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana menonton. Saya Nazbil Rahman bersama dengan kru Jalan-Jalan Cari Makan Ramadan ingin meminta maaf kepada anda semua sekiranya anda tergugat iman sepanjang Jalan-Jalan Cari Makan Ramadan. Kami menyusun 10 jari minta maaf. Sampai kita jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, dan kita jumpa lagi dalam Jalan-Jalan Cari Makan. Alamak, saya tengah seronok tengah mengacara ni. Saya lupa, saya ada job lepas ni. Ya Allah, ya Tuhanku. Salam sayang daripada saya. Sarang heyo, sarang heyo. Selamat berbuka puasa. Bye-bye. Sudah cukup handsome. Kita dah bersedia untuk job kita. Alamak.
Nasib baik tak terlupa Listerine kita. Ia dapat membasmi 99.9% kuman untuk nafas yang kekal segar selepas berbuka puasa nanti. Wish me luck guys.